Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton yang sudi bersama-sama kami pada hari ini dalam Sembang Santai bersama Mansa. Kita sedang meraihkan Minggu Kesedaran Keseimbangan ataupun dalam bahasa Inggeris Balance Awareness Week. Saya ceritakan sedikit. Sambutan Balance Awareness Week ini dimulakan di Amerika Syarikat pada tahun 1997, anjuran Vestibular Disorder Association ataupun dikenali sebagai VEDA, yang mana bertujuan untuk memberikan kesedaran masyarakat berkenaan masalah keseimbangan. Bersempena dengan Minggu Kesedaran Keseimbangan yang akan berlangsung pada 19 hingga 25 September 2021 ini dengan tema Life Rebalance, Mansa berbesar hati membawakan 3 panelis yang hebat-hebat belaka bagi memberikan pencerahan berkenaan tentang masalah keseimbangan, punca dan rawatannya. Tajuk perbualan kita pada hari ini ialah Everything You Should Know About Balance ataupun segalanya yang anda perlu tahu berkenaan keseimbangan. Jadi, jika penonton mempunyai sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan soalan di bahagian komen. InsyaAllah, panelis kita akan menjawab soalan-soalan tersebut selepas ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga ketiga-tiga panelis kita pada petang ini. Saya Amirul Ashraf, audiologis dari Hospital Queen Elizabeth, berperanan sebagai moderator pada petang ini. Panelis kita yang pertama ialah Dr. Azida Zainal Anwar, pakar telinga, hidung dan tekak ataupun dikenali sebagai ENT Specialist di Hospital Pakar KPJ Johor. Sedikit pengenalan latar belakang berkenaan tentang Dr. Azida. Beliau berkhidmat sebagai pakar ENT di Hospital Pakar KPJ Johor ataupun dikenali sebagai KPJ Johor Specialist Hospital. Sebelum ini, beliau pernah berkhidmat di St. Mary's Hospital, London. Mendapat pendidikan sarjana muda di Nottingham dalam bidang perubatan, seterusnya melanjutkan pelajaran untuk menjadi pakar ENT di UKM. Beliau juga menyertai membership of Royal College of Surgeons di Edinburgh pada tahun 2002. Dr. Azida juga merupakan pelajar terbaik semasa beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang master dan mendapat anugerah Abdullah Sani Award di UKM pada tahun 2011. Antara makalah dan publication yang pernah beliau terbitkan antaranya ialah Effect of Growth Factor Supplementation on Hair Cell Specific Markers of Cell Harvested from Bacillar Membrane, The Quality of Life in Hearing Impact Adolescents After Hearing Aid Amplification, dan banyak lagi. Beliau mempunyai pengalaman sebanyak 19 tahun dalam bidang ENT. Selain mempunyai minat yang mendalam terhadap bidang yang menjadi kepakaran beliau, Dr. Azida juga gemar untuk mengisi masa lapang dengan melukis dan juga berlari. Seterusnya, panelis kita yang kedua ialah Miss Dalina, audiologist di Pusat Perubatan Prince Court, Kuala Lumpur. Miss Dalina was among the first batch of audiology graduates from the National University of Malaysia. She started her career as clinical audiologist with UKM Hospital about 21 years ago. After her time there, she decided to embrace the challenges working in the private sector by joining an outsourced company based in Gleneagle Intan Medical Center, thus beginning her journey introducing a comprehensive audiology services in the private hospital. Training and conferences mostly related to the pediatric fitting provided by the company's hearing aid manufacturer honed her knowledge and skill in this field. It was then a short stint as a trainer with the hearing aid manufacturer. This stint also exposed her to collaborating with the Malaysian Society of Occupational Safety and Health by conducting audiometry workshop and giving talk regarding audiometry back in 2007. After this stint, she decided to return to clinical audiology and is now with Prince Court Medical Center for the past 13 years. Her passion remained with the pediatrics, but now focusing more into vestibular and balance assessment as well as tinnitus. She did her clinical attachment for pediatric vestibular assessment at Robert Debré Hospital in Paris. She also had her training on Ventigard posturography at Charité Medicine Hospital, Berlin. Her involvement as past president with the Malaysian National Society of Audiologists, MANSA, has also given her an insight into issues concerning audiology in the country. She was also actively involved in the Committee of Audiology under the Allied Health Act. Dan akhir sekali kita bawakan fisioterapis kita pada petang ini, Encik Nazri dari Hospital Rehabilitasi Ceras.
Beliau mempunyai pengalaman sebagai fisioterapis terlatih lebih dari 20 tahun dan telah berkhidmat di beberapa buah hospital KKM, iaitu Hospital Kuala Lipis, Hospital Tengku Anis, Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Hospital Tanah Merah, Hospital Kemaman dan sekarang berkhidmat di Hospital Rehabilitasi Ceras. Mendapat ijazah sarjana muda fisioterapi dengan kepujian di UKM, mempunyai pengalaman lebih daripada 20 tahun dalam bidang ini. Beliau juga mempunyai minat yang mendalam dalam sport fisioterapi dan pernah terlibat sebagai atletik classifier dalam sukan Para Games, juga pernah terlibat dalam sukan SEA pada tahun 2003 dan juga Sukma pada tahun 2012. Pada masa lapang, beliau lebih gemar menghabiskan masa yang berkualiti bersama keluarga yang tersayang. Jadi apa khabar semua panelis kita pada petang ini, Dr. Azida, Miss Dalina dan juga Encik Nazri, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih kepada Dr. Azida, Miss Dalina dan juga Encik Nazri kerana sudi meluangkan masa pada petang ini walaupun saya tahu masing-masing sibuk dengan urusan kerja dan juga pesakit di hospital masing-masing. Baiklah, selalunya saya dengar antara keluhan-keluhan pesakit berkaitan masalah keseimbangan ini, mereka akan merasakan persekitaran mereka akan berpusing tanpa sebab. Ada yang kata mereka bangun-bangun tidur je terus rasa berpusing. Lebih-lebih lagi kalau bangun dengan kadar yang laju. Ada juga pesakit mengatakan mereka tidak rasa berpusing, tapi mereka rasa terawang-awang dan juga mual-mual. Segala simptom-simptom ini membuatkan mereka tidak boleh berdiri dengan sendiri, bahkan ada yang terganggu emosi dan juga mental. Pada permulaannya, mereka rasa apa yang mereka alami ini adalah pening-pening biasa je. Tapi bila kerap sangat berlaku, mereka mula rasa macam risau dan juga tak pasti dengan siapa yang harus dirujuk. Jadinya soalan saya yang pertama saya tujukan kepada Dr. Azida. Dr. Azida, boleh terangkan tak apa yang sebenarnya berlaku pada pesakit-pesakit ini? Terima kasih Encik Amirul. Keluhan yang dialami oleh pesakit-pesakit ini dinamakan vertigo. Ini istilah paling tepat, ini istilah perubatannya ya. Vertigo adalah sensasi berpusing walaupun pada hakikatnya tiada pergerakan berlaku. Apa yang pesakit rasakan adalah diri mereka berpusing atau perasaan persekitaran itu yang berpusing. Dan ini termasuk juga perasaan tak seimbang di mana kita nampak lantai depan kita tu bergoyang-goyang macam ni. Ya? Di sini juga saya rasa penting untuk saya terangkan apa bukan vertigo. Ya? Simptom lain yang orang selalu sangkakan sebagai vertigo tapi sebenarnya bukan vertigo, ini berpunca daripada istilah yang digunakan. Kalau bahasa Inggeris tu senang, istilah ni adalah spinning, ya, spinning atau dizzy. Dalam bahasa Malaysia istilahnya yang paling kerap digunakan adalah pening. Jadi anda tahu saya pun dah tengok beratus-ratus pesakit setiap tahun yang datang dengan pening, tapi saya boleh katakan bahawa pening ini membawa maksud yang berbeza kepada semua orang. Ya? Ada yang menggunakan perkataan pening itu untuk menceritakan perasaan nak pitam. Ada yang cakap gelap mata atau melayang-layang. Ya? Tapi mereka tak ada pusing-pusing dan tak ada perasaan tak seimbang. Dan masalah-masalah yang gelap mata, melayang-layang ni boleh disebabkan penyakit-penyakit lain seperti tekanan darah terlalu tinggi atau terlalu rendah, glukos terlalu tinggi atau rendah dalam badan. Dan kalau kita demam, contohnya kalau denggi ke cerit-berit, kita sakit, memang kita rasa lemah, memang kadang-kadang rasa melayang, tapi tak semestinya itu vertigo. Ya? Dalam masyarakat kita, kadang-kadang kita stres ke sakit kepala pun orang kata pening, tapi itu bukan vertigo. Jadi saya rumuskan semula, vertigo adalah perasaan pusing-pusing atau tak seimbang. Dan ingin saya nyatakan, vertigo adalah satu simptom. Vertigo itu bukan diagnosis akhir, tetapi berpunca dari masalah dalam organ keseimbangan kita. Nanti kita punya pakar audiologi akan terangkan. Dan masalah vertigo banyak penyakit di sebaliknya. Antara contohnya adalah sesuatu yang bernama BPPV, benign paroxysmal positional vertigo, mania syndrome, vestibular neuritis, labyrinthitis, banyak diagnosis ya. Jadi kita boleh simpulkan bahawa vertigo ni adalah satu spinning sensation ataupun kita katakan sebagai sensasi yang berpusing lah.
Dan juga pening yang dirujuk oleh pesakit-pesakit ni membawa kepada banyak maksud. Jadinya Dr. Azida, adakah masalah ini satu kecemasan di mana kalau mereka alaminya, mereka harus terus berjumpa dengan doktor untuk diperiksa dan dirawat dengan segera? Takut-takutlah nanti kalau lama dibiarkan, masalah ini boleh melarat pula. Apa pendapat doktor? Betul. Saya faham pesakit yang dia rasa cemas kan, sebab dia amat menakutkan, terutama sekali kalau kita pertama kali kena. Tetapi kebanyakan penyakit yang menyebabkan vertigo ini tidak membahayakan nyawa dan bukan kecemasan. Cuma satu senario saja yang saya sarankan untuk terus pergi ke Jabatan Kecemasan, iaitu orang-orang yang mungkin berumur yang mengalami masalah darah tinggi atau kencing manis. Mungkin mereka ambil ubat cair darah. Kalau mereka ada pusing-pusing sekali dengan pitam dan ada tanda-tanda tangan tak bergerak, kaki tak bergerak, atau susah nak cakap, ini mungkin stroke. Stroke, orang yang kena stroke boleh kena central vertigo yang berkaitan dengan otak. Itu perlu dirawat segera. Lagi satu adalah kalau walaupun vertigo anda tak teruk, tapi kalau dah kena 2-3 hari pusing-pusing, muntah-muntah, tak boleh jalan, harus pergi ke hospital sebab boleh diberi ubat untuk berhentikan vertigo dan IV drip lah untuk menggantikan cecair yang kekeringan disebabkan muntah-muntah. Lain-lain masalah vertigo tu selalunya boleh berjumpa di klinik lah. Dan walaupun diagnosis lain-lain bukan kecemasan, penting untuk kita memastikan diagnosisnya atau penyakit di sebalik vertigo kebanyakannya boleh dirawat. Terima kasih Dr. Azida atas penerangan sebentar tadi. Jadinya ada terdapat individu-individu yang memang perlukan rawatan segera dan juga ada simptom-simptom yang berpanjangan yang memerlukan rawatan yang segera. Jadi seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Miss Dalina, apabila seseorang individu itu mengalami simptom-simptom vertigo ini, kadang-kadang mereka tidak tahu kepada siapa yang mereka harus merujuk. Jadi mungkin Miss Dalina boleh terangkan siapa yang harus mereka rujuk untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan lebih lanjut. Silakan Miss Dalina. Terima kasih Encik Amirul. Selalunya kalau kita bercakap tentang vertigo, the first person yang kita selalu akan jumpa adalah GP lah. GP, again depends on the symptoms macam Dr. Azida cakap tadi. Kalau like if it's accompanied dengan macam stroke macam tadi Dr. Azida cakap, but apart from that, kalau yang if the symptoms are accompanied dengan sudden hearing loss, tiba-tiba hilang pendengaran, bunyi berdesing dalam telinga, so itu kemungkinan jangkitan daripada vestibular system itu sendiri. So yang itu perlu terus ke emergency department, ataupun kepada pakar ENT terus pun tidak ada masalah, sebab kita perlu merawatnya dengan segera. So secara kasar kalau kita cakap tentang masalah vertigo, profesional yang terlibat yang perlu dirujuk oleh pesakit adalah pakar ENT, ataupun pakar neurologi, bergantung kepada simptom yang dialami oleh pesakit. Kadang-kadang yang macam jalan dengan gait and all those things, so ada penyakit dinamakan multiple sclerosis ataupun vestibular migraine, itu memang memerlukan kepakaran neurologi. Tapi secara amnya, the first, orang kata the best person untuk pesakit jumpa adalah pakar ENT. Saya just tambah sikit dari segi profesional yang terlibat dalam kita kata management pesakit yang mengalami vertigo. Selain pada ENT dan neurologist, bagi audiologist, peranan kami lebih kepada membuat assessment dari segi vestibular assessment, all the relevant test yang perlu. Sebab kita nak bezakan lah, sebenarnya vertigo itu disebabkan vestibular, which is your balance organ dalam telinga, ataupun sebenarnya central, lebih kepada otak Sebab dia akan mempengaruhi lah management. So the next professional saya yang terlibat, sebab vertigo ni dia sebenarnya multidisciplinary lah approach dia. So management kalau memerlukan rawatan ubatan, itu lebih kepada ENT dan neurologist lah. Tapi if it's like involves rehabilitation, itu dia perlu berjumpa dengan physical rehab physician yang akan tentukan, akan buat assessment dan tentukan program yang sesuai. Dan yang paling penting untuk vestibular rehab adalah peranan fisioterapis, which most of the time sebenarnya pesakit memerlukan vestibular rehab untuk pulih semula.
Jadinya dalam merawat ataupun dalam manage pesakit yang ada masalah vertigo ni memerlukan beberapa bidang dan juga kepakaran daripada beberapa orang kata tu pekerja kesihatan lah, untuk kita memastikan pesakit-pesakit yang ada masalah vertigo ni dapat di-manage dengan cara yang betul. Seterusnya saya tadi tujukan kepada Dr. Azidah, apakah kaitan antara telinga dan juga keseimbangan ni? Sebab yelah kadang-kadang ada orang dia tak dapat nak tentukan apa kaitan dan juga apa sebenarnya fungsi organ keseimbangan dan juga organ telinga ni. Jadi boleh tak doktor terangkan dengan lebih lanjut? Betul, boleh. Kaitan vertigo dan telinga, deria keseimbangan kita terletak di dalam telinga, ya, jauh di dalam. Izinkan saya tunjuk dengan ada model, ya. Saya ada model dekat sini. Okey, jadi di sini kita tengok ini cuping telinga, telinga luar, dan ini saluran telinga kita. Ini kita panggil outer ear, telinga luar, dan ini adalah gegendang. Daripada gegendang ke bahagian dalam itu ada satu rongga yang selalunya dipenuhi dengan udara. Itu adalah telinga tengah, ya. Telinga luar, telinga tengah. Jadi telinga dalam tu dia terbenam dalam tulang. Ya. Tulang tu dinamakan temporal bone. Okey, saya buka model ni. Okey. Jadi tulang ni kat dalam. Jadi bila doktor periksa pun daripada luar memang kita tak nampak organ-organ itu. Tapi kenapa kita periksa? Sebab kita nak tengok, nak pastikan tak ada jangkitan, tak ada lubang dekat gegendang, tak ada nanah, ya. Dan telinga dalam itu, dalam model ni saya boleh keluarkan lah. Dia mengandungi inilah organ balance dan organ pendengaran kita, ya. So organ balance ni, ini nama dia vestibular organ. Dia terdiri daripada saluran separuh bulat, ada 3, dan organ-organ yang bernama utricle dengan saccule, dan sebelah dia adalah organ pendengaran. Dan dua-dua ini mendapatkan input dan menghantar input itu ke otak melalui saraf ni. Saraf ni nama dia vestibulocochlear nerve, ya. So inilah kaitannya, ya. Dan selalunya kalau orang ada masalah keseimbangan, memang kita akan buat ujian pendengaran sebab dia sebelah-sebelah. Jadi sesuatu yang melibatkan deria keseimbangan boleh kacau deria pendengaran, walaupun orang yang mengalaminya kata saya tak ada rasa saya hilang pendengaran. Itu satu kemestian untuk test, ya. Oh, macam tu. Jadinya sebab ramai orang dekat luar ingatkan telinga ni untuk mendengar je, tak ada fungsi lain. Jadi dari sudut pandang audiologis pula, macam mana bahagian vestibular dekat telinga ni berfungsi, ya? Miss Dalina, boleh Miss Dalina terangkan? Sorry, saya share screen sekejap, ya, sebab saya nak ada slide saya nak tunjuk. Secara kasar ini yang ditunjukkan oleh Dr. Azidah tadi, ya. Ini organ pendengaran kita, cochlea, dan ini orang kata di semicircular canals lah, ada 3. Selalunya kalau saya bagi penerangan kepada pesakit, kita kata ada 5 organ lah, ya. 5 unit di dalam organ vestibular tu sendiri. So kita ada yang semicircular canals, dan macam yang Dr. Azidah sebut tadi, kita ada utricle dan juga ada saccule. Now, setiap unit ni ada peranan dia. Contoh, kalau untuk semicircular canal, pergerakan torsional lah kita panggil, contoh, macam pesakit mendongak ke atas, ke bawah, pusing, itu yang akan dikesan oleh semicircular canals ni, ya. Maklumat tu akan dikesan oleh semicircular canals. Whereas kalau you tengok utricle, dia lebih kepada pergerakan horizontal. So macam kita dalam kenderaan yang bergerak, ya. Bila kita in a moving car, utricle ni akan detect the information dan relay to the brain, melalui saraf tadi all the way to the brain. Whereas untuk saccule adalah untuk pergerakan vertical. Kita naik tangga, kita dah masuk elevator, bergerakkan. Saya pernah adalah pesakit yang kerja di Petronas, berapa tinggi semua tu. So, tapi disebabkan masalah di saccule ni, itu yang dia jadi develop vertigo lah, ya, sebab dia naik mendadak, it's a fast movement, vertical fast movement. So now semua unit ni akan capture maklumat dari segi pergerakan kepala kita, ya, dan dia salurkan kepada otak. Dan macam mana otak menerima information tu, dan itu yang dia akan bagi tahu deria lain seperti visual, what to do, ataupun proprioceptive muscles kita, what to do. You nak berdiri statik ke, you nak lembutkan ke, atau visual you nak
fokus on the spot ataupun kita sebenarnya sedang bergerak ke atas. Bila ada masalah pada sistem vestibular ni, yang everything yang dia orang kata kita boleh dapat vertigo, sebab information yang di capture oleh vestibular organ ni dah lari. Contoh, kita sedang berada dalam kenderaan yang bergerak, ya, so itu lebih kepada utricle. Tapi sebab ada masalah ke utricle, ada impairment pada utricle, maklumat yang diberi kepada otak kita sebenarnya kita statik, ya. So the consequences adalah the brain terima maklumat you static dan diberi arahan pada mata kita untuk fokus on the spot lah, bukan maksudnya sambil bergerak. So itu yang kadang timbul jadi vertigo, because orang kata information yang pergi ni semua dah bercelaru. So ini yang kita sebenarnya orang kata that's why kita nak kena assess masalah tu sebenarnya dekat mana. Kenapa perlu assess? Selalu soalan yang saya terima, kenapa perlu assess? Sebab akan mempengaruhi lah, ya, selain pada orang kata if it's an infection, ada perubatan dia. Tapi ini lebih kepada bila melibatkan vestibular rehab. Bila ada vestibular rehab, dia akan lebih membantu untuk kita tahu sebenarnya masalah tu di mana. The beauty about kita punya balance system ni, dia melibatkan visual, vestibular organ dan juga proprioceptive. So bila ada impairment pada mana-mana, ya, kita boleh gunakan sensus lain untuk compensate. Itu sebab kita jarang nampak, walaupun kanak-kanak yang sebenarnya ada masalah impairment pada vestibular dia, kita tak nampak dia berjalan turun yang hayang. Ya, sebab dia adapt cepat. Because they utilize other senses untuk compensate. Tapi kita akan nampak masalah pada kanak-kanak yang mempunyai masalah vestibular ni bila dia orang dah besar nanti. Sebab contoh, they utilize your visual untuk compensate, and then bila dah remaja ke early adults ada masalah visual, itu yang kadang tiba baru perasan yang sebenarnya vestibular dia sebenarnya selama ni memang ada problem. So basically that's how it works lah. So the vestibular organ captures all the information, relay to the brain. The brain bagi instruction dekat senses lain on what to do in order to maintain a balance. Okay. Jadi individu yang mempunyai masalah keseimbangan datang untuk mendapatkan rawatan. Apakah ujian yang selalunya dilakukan untuk mengenal pasti masalah yang pesakit hadapi? Boleh tak Miss Darina terangkan ujian-ujian yang dilakukan untuk mendiagnos dan juga untuk merawat pesakit itu? Jadi at least penonton-penonton dekat luar tahu kalau macam contoh datang jumpa dengan ENT ataupun datang jumpa dengan audiologist, apakah cara ataupun apakah yang dilakukan oleh audiologist dan juga ENT lah. Silakan Dr. Darina. Okay, saya akan share video contoh-contoh lah assessment yang kita buat, sebab kadang-kadang bila kita cerita ni pesakit tak ada idea sebenarnya. Kadang-kadang kita bagi tahu okay, test ni akan ambil masa like dalam 2 jam setengah. Lepas tu dia kata kenapa lama sangat tu kan? Okay, sebab it has to be thorough lah kan. Dan yang paling penting selalu kita pesan pada pesakit, jangan pakai makeup mata apa semua. Sebab itu yang paling penting. Rehat cukup and then jangan pakai makeup mata, sebab believe it or not, walaupun sebenarnya kita nak test vestibular system, tapi kita banyak sebenarnya tengok pada respons pada mata. Okay, so kadang kita akan pakai goggles nak detect pupil and everything. Saya pernah ada pesakit yang ada lashes extender apa semua, itu mencabar sikit lah sebab kamera nak detect yang paling gelap, so dia detect yang lashes tu instead of your pupil. So okay, the type of test yang kita buat macam Dr. Aziz dah cakap, first thing paling utama kita kena rule out tak ada hearing impairment, sebab dia akan mempengaruhi management lah. Sebab macam yang cakap tadi, macam kita takut kalau if it's what we call vestibular labyrinthitis, maksudnya infeksi pada organ pendengaran dan juga organ keseimbangan kita. So we need to rule that out. So we do all the relevant hearing assessment. Ada test yang terlibat, kita ada what we call video head impulse test. Okay, video head impulse test untuk test yang tadi semicircular canals tu. Ya, setiap telinga kita ada 3 semicircular canal, so jadi kita guna video head impulse test untuk test setiap satu. Kita ada ocular vamps, tak payah risau lah about all this terminology. So basically kita ada test untuk setiap otolith organ itu yang utricle dan sacral. So yang itu kita panggil cervical vamps ataupun ocular vamps. Dia banyak tengok dari segi neck muscle dengan eye muscle. Okay, since saya dah bercerita, again saya share video saya so that ada idea lah sebenarnya apa yang kita buat.
Okey, yang ini sebenarnya adalah untuk ujian buat yang kita panggil cervical vestibular evoked myogenic potential, CVEMS for short lah ya. So ini adalah sebenarnya untuk menguji the function of your SECU. Selain pada SECU, kita nak uji orang kata the inferior nerve juga, nerve yang sebab bila kita cakap cervical vestibular ada dua nerve lah ya yang innervate the vestibular apparatus tu, kita ada superior dan inferior. So untuk cervical VEMS, macam ni, ni kaedahnya kalau yang nampak sini kita pasang electrodes dan nampak kat sini sebenarnya kita pasang di leher. Ya, kenapa di leher? Sebab sebenarnya kan untuk ujian ni kita akan bagi bunyi yang kuat ya dan kita akan stretch muscle dia dan kita basically bila kita introduce bunyi yang kuat kita akan stimulate dia punya SECU untuk bagi respons. Dan sebenarnya respons tu kita akan nampak daripada neck muscle dia. So okay, kita akan minta dia stretch habis sebab itu penting. Kalau neck muscle tu kita tak dapat cantik, akan affect results dia. So kita akan introduce bunyi di sini ya. Dan kita akan tengok muscle contraction di sini. Dan based on that kita boleh tahulah sebenarnya sama ada SECU dan inferior nerve dia berfungsi dengan baik ataupun tidak. Kadang-kadang cabaran dia kalau yang sama tu ada orang kata thick neck dan kaedah dia mungkin akan kita ubah sikit lah, mungkin kita baringkan dia dan kita pusingkan kepala dia lah ya. Okay, ini untuk adults. Untuk kanak-kanak dia mencabar sikit lah sebab kita nak get neck muscle ni agak susah sikit dan kadang-kadang kita nak suruh dia toleh macam tu children kan tak semua nak mengikut cakap kan. Okay, so the next video yang saya nak tunjuk, okay, this is how kita conduct the assessment kalau kita buat pada kanak-kanak ya. So kanak-kanak ni adalah pesakit cochlear dia ada profound hearing impairment dan dipakaikan cochlear implants. So kita akan buat assessment pre and post lah sebab kita bila buat surgery cochlear implant kita nak make sure vestibular system dia tak terjejas lepas buat surgery tu. Dan kita nak tahu status dia sebab kajian menunjukkan kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran sebenarnya mempunyai orang kata risiko tinggi jugalah untuk ada vestibular problem juga. So nampak kat sini kita terpaksa tarik kepala dia basically untuk get a proper neck punya stretch muscle. Yeah. This child was very cooperative so it was quite easy for me to conduct the test. Yeah. Okay. Alright. So the next assessment yang kita buat, kita panggil ocular VEMS, lebih kepada tengok mata dan ini sebenarnya untuk tengok utricle. Itu untuk pergerakan horizontal ya dan juga superior nerve. So nampak sebenarnya elektrod dipasang bawah mata lah ya. Nah, macam mana kita buat test ni? Kita akan minta pesakit tengok pada target di atas ya dan make sure dia the best macam ni kalau kita tengok pesakit ni dia blink. Kita kalau boleh tak nak dia blink. So bila dia blink akan affect juga results lah, ada artifacts. So kita minta dia stare pada target tu dan kita record lah dari segi responses dia. Seperti sama juga OVEMS ataupun CVEMS dia memerlukan bunyi kita introduce di dalam telinga. Okay. So this is OVEMS. Nampak blinking. Agak susah lah kadang-kadang nak suruh patient kata tahan. Even kadang-kadang saya pun susah juga nak stare lama-lama kan. Yeah. Alright, the next test yang saya takkan ceritakan semua lah tapi ni contoh-contoh test yang kita buat lah basically untuk cover vestibular system you. Okay, ini dinamakan video head impulse test. Ini lebih kepada untuk tengok you punya semicircular canals lah. So kita akan test ketiga-tiganya. Sorry, yang lateral punya tu saya tak capture banyak. Just capture semula first je, nampak pergerakan tangan dia. Kita test lateral punya, kita nak tengok respons pada lateral canals. So pesakit akan diminta untuk fokus pada target depan. Mata tak boleh blink bila kepala digerakkan. Neck yang paling penting jangan stiff sebab kalau stiff agak susah untuk kita dapat results dia. So kalau tengok semua test basically no eye makeup sebab susah nanti kita nak detect dia punya pupil. So ini another contoh lah graph yang kita dapat. So setiap kali dia pusing akan ada different target yang dia kena observe lah ya. Dan like I said kena pastikan mata jangan kelip sebab kadang-kadang bila kita
ada setengah tu dia orang kata reflex tau. Bila kita gerak je kepala dia, mata dia berkelip. That one's a little bit tricky lah. Lagi satu yang difficult part tu kalau yang mata yang tak berapa besar sangat, itu kita kena letak dia besarkan mata dia sikit untuk dia fokus. Sebab kita ada features for that kind of apa kata mata yang tak berapa besar. Alright, these are basically orang kata assessment secara kasar. Ada banyak lagi, ada calorics, ada what we call video stigmography, oculomotor. Itu lebih kepada tengok kepada test sampai ke cerebellum. Tapi there's another test yang saya rasa jarang kita nampak. I'm not sure nanti Cik Nazir pun mungkin boleh share. Ini lebih kepada untuk tengok sama ada pesakit itu ada tendensi untuk jatuh. Pesakit yang mempunyai masalah vertigo, masalah keseimbangan, yang paling kita takut adalah kehidupan, the daily activities, whether dia ada risiko atau tendensi untuk jatuh. So that's something yang kita kena investigate lah. So this is what we have. Kita panggil vertigo posturography. So ada sensors nampak kat situ. Kita tengok pergerakan sway dia, depan, belakang, kanan, kiri. Okay, video ni masa saya agak muda lah. So nampaklah kurus sikit Okay, the next one. Sebenarnya nampak graf kat sini sebenarnya kita akan tengok sway dia, pergerakan dia ke depan ke belakang ataupun kanan kiri. So vertical posturography banyak task dia, banyak steps dia, tapi basically dia nak test bila is your function vestibular sebenarnya yang kata menyumbang pada masalah keseimbangan, proprioceptive ataupun more visual. Okay. So the next one. So tadi kalau perasan dia berdiri di atas foam, so maksudnya kita remove the surface, is more proprioceptive juga. Yang ini atas surface yang orang kata normal surface lah. And nampak kita minta ditutup mata, so maksudnya kita remove visual. So she is depending solely on her vestibular untuk maintain her balance. Itu yang kadang kita roll out satu-satu lah. So she's normal but nampak even then she has difficulty lah when she close her eyes untuk maintain. So itu mungkin sama ada vestibular ataupun proprioceptive dia sendiri yang ada masalah. Okay, the next video is also vertical posturography because ada banyak-banyak task kan. Okay, kalau kita tengok yang ini dia lebih kepada untuk macam she has to cross the barriers, alright? But it's basically mimicking macam mana kita panjat tangga ataupun turun tangga lah. So basically we're analysing that ada tendency untuk jatuh tak kalau dia naik tangga ataupun turun tangga. So basically that's about it. Like I said, banyak lagi test yang ada. Kita ada subject, visual, vertical, sebanyak. Tapi ini antara yang paling basic lah yang kita buat. So kita just nak rule out masalah tu sama ada di vestibular ataupun dekat central. Oh, jadinya untuk mendiagnose seseorang itu sama ada betul atau tak mereka mempunyai masalah keseimbangan memerlukan beberapa ujian yang sangat detail lah daripada pakar ENT dan juga audiologis. Jadi jika terbukti seseorang itu mempunyai masalah keseimbangan ni, seterusnya tentulah mereka perlu mendapatkan rawatan yang bersesuaian kan? Jadi ada tak ubat yang boleh membantu merawat masalah mereka ni? Dr. Azida boleh terangkan? Kita selalunya kena balik kepada diagnosis kerana lain penyakit, lain rawatannya. Saya berikan contoh beberapa penyakit yang kita kerap encounter lah, beberapa penyakit yang paling kerap. So satu yang saya sebut tadi, benign paroxysmal positional vertigo. Saya gunakan model tadi ni. BPPV ni dia adalah satu penyakit di mana terdapat butiran-butiran. Dia macam pasir, macam butiran pasir dalam semicircular canal kita. Jadi semicircular canal ni dalam dia sebenarnya ada cecair. Memang secara semula jadi. Jadi kalau ada butir-butiran terapung, dia pergi tempat yang tak sepatutnya, orang tu boleh pusing. Jadi untuk ini apa yang doktor akan buat? Doktor akan buat satu terapi di mana kita akan pusingkan kepala pesakit tu adalah pergerakan dia. Jadi bila kita pusing tu, benda tu akan balik ke tempat yang sepatutnya dan diserap oleh badan, itu boleh menghilangkan atau mengurangkan masalah vertigo. Jadi BPPV ni selalunya tak perlukan ubat, Dan masalah lain, ada satu masalah dinamakan vestibular neuritis.
iaitu seseorang boleh pusing-pusing teruk selama sehari dua dan kadang-kadang mengambil masa seminggu dua untuk balik completely kepada normal. Itu pula penyakitnya ada radang dekat vestibular nerve ni, vestibular neuritis, lalu ni disebabkan virus ya. Dia tak semestinya virus yang teruk, virus sikit-sikit pun boleh buat pening-pening tu. Jadi untuk ni kita tahu natural history penyakit ni, lepas seminggu dua benda tu akan hilang dan dia takkan datang balik lah ya. Ada lagi satu penyakit lain dinamakan Meniere's disease atau Meniere's syndrome, di mana tekanan di dalam vestibular organ tu dia tinggi sikit ya. Nama dia endolymphatic hydrops. Jadi bila time-time yang tekanan tu tinggi, dia bukan tekanan tinggi sentiasa. Time yang tekanan tu tinggi, orang tu akan mengalami pusing-pusing selama 2-3 jam. Dan bersama ini telinga akan berdesing atau kadang-kadang dia akan mengalami kurang pendengaran. Benda ni boleh dirawat dengan ubat dan selalunya ubat diberi mungkin selama 2 minggu, 3 minggu, tapi malangnya penyakit ni boleh berulang-ulang ya. Jadi bila dia mengalami episod tu kita rawat dengan ubat. Ada juga orang mengalami jangkitan dalam telinga dalam telinga belakang tu dekat tulang tu, itu nama dia otitis media atau mastoiditis. Kalau dia tak teruk sangat, dia akan settle dengan antibiotik atau ubat titik. Kalau mastoiditis tu, kalau dia tak settle, mungkin perlukan pembedahan untuk penyakit tu. Jadi apa-apa pun sebab vertigo, untuk pesakit-pesakit yang vertigonya teruk atau berulang dan tak reda, doktor akan nasihatkan untuk pesakit itu menjalani vestibular therapy atau vestibular rehab sebab dia memang boleh membantu. Oh, tak semua masalah keseimbangan ini boleh dirawat dengan ubat lah kan? Setengah masalah keseimbangan memerlukan untuk individu tersebut mendapatkan terapi rehabilitasi daripada pegawai fisio yang terlatih. Jadi mungkin Encik Nazri boleh ceritakan apakah terapi-terapi yang biasanya pegawai-pegawai fisio ni berikan kepada pesakit-pesakit ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Dr. Zida, Adelina dan Cik Mirul. Okey, memang fisioterapi akan selalunya kita jumpa dengan pesakit, selalunya ubatlah paling the first line terapi. Tapi bila pesakit tu biasanya sebab fisioterapi tak akan jumpa, jarang sangat jumpa yang acute. Maknanya benda tu dah berpanjangan, berulang-ulang sampai kadang dah lama 2-3 bulan, kadang bertahun baru jumpa dengan fisioterapis. Okay. Yang bagusnya apa, sebab audiologi sudah settle berkenaan assessment. Jadi kita dah mudah kat situ bila kita dah tahu apa sebenarnya masalah dia kan. Jadi walaupun fisioterapi pun masih ada juga buat assessment sendiri jugalah, lebih kepada physical assessment. Macam menilai dari segi risiko dia untuk dia jatuh. Jadi kan, sebab dia lama. Kalau acute mungkin tak ada masalah sangat sebab bila dah lama banyak masalah-masalah lain. Satu sebab takut. Kan? Biasa pesakit ni takut nak bergerak. Bila takut bergerak, biasanya mereka ni akan tak buat apalah di rumah. Di rumah takut nak buat aktiviti fizikal. Kan? Dan akan menyebabkan dia tu stres, selalunya stres. Banyak benda-benda lain yang kita encounter juga bila kita buat terapi. Okey? Okay, basically bila kita dapat terima rujukan, kita akan buat assessment tadi lah yang basically lebih kepada functional lah, sebab bila dah lama kan masalah functional tu akan timbul juga. Okay? Kalau baru tu mungkin tak ada masalah sangat lah kan. Okay? Kita tengok dari segi keseimbangan, biasanya kita akan gunakan beberapa outcome measure lah. Pertama sekali macam work balance test tu lebih kepada functional lah, sama dia boleh bergerak, duduk, bangun kan. Dari segi dinamiknya, kalau work balance test ni lebih kepada static balance lah. Okay.
Dan kalau kita yang kedua, kita buat dynamic gate index lah. Dynamic gate index ni lebih kepada dynamic berjalan lah. Sama dia boleh berjalan lurus, kan? Sama dia boleh berjalan lurus, berjalan, boleh pandang kiri kanan, kan? Dan yang lain adalah lebih kepada computerized dynamic posturography. Ini lebih untuk kita nak tengok dari segi bagaimana reaction dia kepada provocative factor lah. Sama dia boleh berdiri tegak tanpa banyak body sway, dengan mata tutup, dengan mata buka mata dengan tutup mata, sama dia akan memberi kesan kepada balance dia lah. Kemudian yang motion sensitivity score tu lebih kepada berapa sensitifnya kepada yang tadi Dr. cerita pasal vestibular tadi. Berapa sensitifnya bergerak dengan pergerakan kepala dia. Kan? Bila masalah dengan vestibular ni, pesakit akan merasa sangat sensitif. Even pergerakan bola mata pun dia dah pening. Apalagi pergerakan kepala. Dari situ kita akan tengok dari segi intensity, berapa teruknya rasa dia. Dan yang kedua adalah dari segi berapa lama dia hilang rasa dia tu. Dan based on assessment itu, tapi balik semula kepada BPPV tu lebih kepada dia agak straightforward sikit. Sebab bila kita dapat refer tu biasanya dah ada diagnosis lah, audiologi dah settle berkenaan dengan assessment. Macam kami di HRC ni memang kita buat satu tim sangat ada communication yang bagus untuk antara fizioterapis dengan audiologis lah. Sebab kita akan ada communication, kita akan dapat feedback daripada audiologis berkenaan dengan progress dan juga diagnosis yang betul lah. Jadi tidak buat secara berasingan. Dari situ. Dari assessment tu baru kita tentukan apa kita nak buat lah. Cuma kalau BPPV tak ada benda lain, kena buat maneuver lah. Yang biasa kita guna adalah Dick Hall pipe lah, Dick Hall pipe dan juga roll test, supine roll test tu. Itu juga bergantung kepada bagaimanalah, sama posterior ke lateral ke, tengok bahagian mana yang terlibat. Jadi kalau posterior, kita tumpukan kepada maneuver untuk settlekan posterior punya dysfunction lah. Cik Mira. So itu antara orang kata tu terapi-terapi yang diberikan dekat hospital lah kan. Kalau macam contoh senaman-senaman yang ataupun latihan-latihan yang Encik Nazri bagikan dekat rumah tu ada tak? Sebab kadang-kadang macam Encik Nazri cakap tadi, bila orang yang ada masalah keseimbangan ni dia takut nak bergerak, takut nak berjalan, takut nak engage dengan aktiviti fizikal sebab mostly akan berada kat rumah. Ada tak macam latihan ke ataupun exercise ke yang fisioterapi ataupun Encik Nazri cadangkan kepada pesakit-pesakit ni untuk praktis kat rumah? Cik Mirul lah, sebelum tu sebenarnya untuk memang dari segi prinsip bahawa senaman tu kena ada continuity lah. Tapi untuk mendapatkan mana yang sesuai, dia kena training dulu, kena belajar lah. Jadi kita kena jumpa dengan fisioterapis untuk dapatkan senaman yang sesuai lah. Baru kita dapat praktis di rumah. Tapi saya nak beritahu sikit berkenaan dengan prinsip-prinsip buat senaman ni. Boleh? Boleh. Pertama bukan gini. Kita kena tahu bila buat senaman tu bukan boleh main suka-suka sebab dia sangat spesifik. Dan pertama sekali berkenaan dia mesti ada progresif. Kita mulakan dengan
sedikit je kalau. Mana kita tahu kita limit kita setakat mana, kita nak mula dari mana, itu kena tentukanlah dari segi intensiti senaman. Okey. Contoh kalau kita ada masalah, kita boleh mulakan dengan pergerakan bola mata dulu. Okey. Pergerakan kepala, pergerakan bahagian atas badan, itu dari situ kita progress lah. Dan yang kedua adalah regularity. Okay, mana-mana senaman pun dia tak boleh buat banyak-banyak one shot, tapi you buat selang lama sekali. Seminggu sekali tak boleh. Dia mesti ada regularity. Kalau kita panggil ni istiqamah kan, istiqamah. Koma. Mana kena sedikit tetapi tetap sentiasa ada. Itu lebih baik daripada kita buat sikit seminggu sekali. Tak boleh. Kita mesti ada sedikit, walaupun sedikit tapi lebih kerap, itu lebih bagus lah. Okay. Yang kedua kena overload. Okay, maksud kalau dalam kes vestibular, patient akan rasa pening. Dia akan tanya kita, kenapa buat ni? Membuatkan dia lebih pening. Okay. Kita buat senaman, kita rasa lebih pening. Sebenarnya itulah cara sebab untuk kita nak pulihkan, kita kena biasakan rasa dia. Sama bila senaman biasa pun, kita akan rasa penat kan. Senaman aerobik, kita rasa penat. Itulah caranya untuk kita nak increasekan kita punya intensity dia. Okay. Sama juga bila kita buat exercise dengan vestibular ni, pesakit akan rasa pening. Tapi itu sementara saja. Kita kena beritahu dia itu kesan sementara. Okay. Kemudian dari segi senaman kena ada recovery juga. Maknanya kena ada rest. Sebab rest tu masa kita rest lah, kita reset badan kita untuk set kita punya badan untuk mendapat intensiti senaman yang baru. Kalau kita tak ada masa untuk rest, kesannya secara lebih negatif lah. Okay. Saya ada baca berita tadi. Tak ada berita gini, dia buat senaman terlalu lebih sangat sampai kena hernia kan. Tengok berita hari ni. Saya tengok dalam sinar tadi, dia lari dia buat lari 397 km sebulan, 1,300 km seminggu nak bersikal. End up dia masuk hospital. Sebab terlalu lebih, tak ada rehat. Kan? Kemudian apa lagi? Spesifik. Okay? Senaman adalah spesifik. Kalau you buat senaman, sebab dia ada senaman, dia ada prinsip yang penting dalam senaman adalah dia panggil SAID. Specific Adaptation to Impose Demand. Maksudnya kalau you buat, dah sangat spesifik lah kalau kita buat senaman tadi untuk posterior canal, kan? Dia untuk posterior canal je lah. Dia tak akan beri kesan kepada yang lain. Kalau kita buat senaman regangan, kita ada kepada regangan sajalah. Kalau kita buat balance, senaman balance, kita akan dapat balance sajalah. Okay, kita akan dapat cover untuk semua. Okay. Okay. Dan spesifik untuk balance training, macam kami tu tak terima untuk pesakit masalah dengan periphery sajalah, peripheral kan. Tadi doktor ada cerita berkenaan dengan peripheral vertigo dan central. Cuma kami di sini ada terima juga central vertigo, central lesion lah, sebab masalah dengan central. Jadi kita akan tengok lebih kepada balance secara keseluruhan lah, bukan sekadar kepada masalah dengan peripheral vertigo tadi. Okey, prinsip untuk balance pertama kita buat adalah dengan kedudukan yang paling stabil. Mana kita mula dengan, biasanya kita duduk lah. Okay.
Kita duduk dan kita gerakkan kepala dan kita tengok dia respon dia macam mana. Dia rasa pening ke tak. Dan kena, macam tadi kena ulang-ulang lah sampai dia dah tak ada rasa, kita boleh proceed dengan kedudukan yang lebih susah dari segi untuk balance lah. Berdirilah biasanya. Kan? Betul, betul. Dah berdirilah. Okay, bila dah berdiri, kita boleh proceed dengan weight shifting. Maknanya dia akan gerakkan badan dia lebih daripada kita buat macam body sway tu lebih daripada biasa. Okay, biasa menjangkau kan. Okay. Dan yang terakhir dengan secara dinamik lah, maknanya kita gerakkan, kita paksa dia untuk bergerak lebih dari keluar daripada center of gravity dia, maknanya dia akan buat pergerakan kaki. Sama dia buat stepping, dia melangkah lah kan, melangkah. Okay. Itu boleh kita combine dengan pergerakan-pergerakan lain lah. Macam kita gunakan double task, mana kita berdiri dan kita bagi bola kat dia kan. Saya biasa gunakan bola. Ataupun dari segi platform yang lebih lembut, kita dari lantai yang tak ada, yang keras, kita beralih kepada trampolin contohnya. Okay, kita gunakan trampolin, boleh gunakan foam untuk kita nak challenge dari segi balance dia. Okay. Untuk senaman di rumah tu, kita tadi dah kena praktis di rumah lah. Yang kita belajar di physio tu. Okay, kita kena sambungkan itu sebab itu regularity tu penting. Kalau kita nak harapkan datang seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali dekat center, memang masalah lah. Jadi kita akan dapat adaptation ataupun compensation tadilah exercise tadi. Okay, Jamirul. Jadinya apa yang pesakit-pesakit ni perlu buat ialah dia belajar di hospital bersama dengan physical therapist ataupun physio. Dan kemudiannya tu dia kena amalkan lah dengan orang kata tu dengan lebih kerap dekat rumah supaya ada compensation. Supaya cepat dia punya masalah vertigo tu untuk resolve. Jadinya kadang-kadang ada pesakit tanya, ada kaitan tak pemakanan ataupun diet dengan masalah vertigo ataupun masalah keseimbangan ni? Boleh Dr. Azidah terangkan? Apabila seseorang tu berjumpa doktor, dia akan mendapat rawatan untuk vertigo tu. Jadi rawatan tu adalah rawatan utama. Ya. Kawalan diet adalah satu aspek sampingan yang penting, tapi jangan pula ikut diet je, ubat tak makan. Ya. Beberapa penyakit memang penting untuk kita kawalkan diet, terutama sekali yang saya sebut tadi Meniere's disease atau Meniere's syndrome, di mana tekanan dalam endolymphatic sac tu tinggi. Makanan yang banyak gula atau garam patut dielakkan, selain daripada benda-benda yang ketara lah kan, ikan masin, ikan kering tu memang masin. Bahan-bahan perasa seperti kicap mengandungi garam. Anda patut berjaga dengan yang hidden salt content ya, kandungan tersorok, benda-benda seperti snack, yang kudap-kudap, fast food ya. Mereka mengandungi garam secara langsung atau dalam bentuk MSG. Jeruk-jeruk pun dalam pembuatannya melibatkan banyak garam dan gula ya. Benda-benda ni walaupun tiada trial kan, randomized control trial untuk buktikan, tapi pesakit-pesakit bila kita try suruh control diet, dia boleh melegakan sesetengah orang ya. The opposite is true. Ada pesakit yang datang dengan macam krisis vertigo sekali dengan darah tinggi melambung. Tanya macam mana boleh jadi? Tanya dietnya, 2 hari lepas ada makan durian 2 biji. Bukan 2 ulas, 2 biji ya. Jadi potasium ya, garam potasium tu banyak. Itu yang darah tinggi tu, darah tu melambung tinggi ya. Ada tu yang makan lepas kenduri, makan kambing, bukan makan sikit ya, makan banyak. Teruslah pening ya. Jadi makanan bergoreng. Selain daripada tu,
mungkin tak obvious kita sebut, kita punya derial balance ni ada dua. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Jadi selalunya bila yang tak betul tu sebelah je. Jadi sebelah lagi satu, dia akan tolong kita. Jadi kalau diet kita tak betul, yang sebelah lagi satu pun tak betul, macam mana dia nak tolong? Antara benda-benda yang saya selalu nasihatkan, elakkan kafein, kafein, alkohol untuk orang yang minum alkohol, dan orang yang hisap rokok pun, sebab secara biochemical dia menolong, ya. Macam kafein tu dia boleh secara biochemical dia increase cell depolarization, maknanya dia increase the firing, dia susah kita nak compensate dengan elok. Dan benda-benda macam alkohol tu dia mengeringkan dan dia kacau kita punya metabolite dalam telinga tu. Dan nikotin tu dia akan vasoconstrict, kecutkan macam sel-sel blood supply untuk sampai ke telinga. Jadi lambat seseorang tu nak compensate, ya. Jadi benda-benda tu penting lah. Jadinya orang yang ada masalah keseimbangan ni boleh dikatakan perlu mengubah cara hidup lah. Cara diet, cara hidup, exercise dan sebagainya lah, membolehkan pesakit-pesakit ini mendapatkan, orang kata tu, hidup dengan lebih berkualiti dan juga boleh sembuh lah daripada masalah vertigo ni. Jadinya alhamdulillah rasanya banyak betul info-info menarik yang kita dapat berkaitan dengan masalah keseimbangan yang telah dikongsikan oleh panelis-panelis kita pada petang ini. Jadinya kalau kata kita nak ceritakan secara detail, secara kesemuanya, memang tak cukup satu petang lah untuk kita membincangkan berkaitan tentang masalah-masalah inilah. Terima kasih kepada Dr. Azidah, Miss Dalina dan juga Encik Nazri atas perkongsian yang dikongsikan pada petang ini.